Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah assignment untuk kelas Philosophy and Current Issues. Dalam assignment kali ini, kami akan membentangkan tentang penghayatan falsafah rukun negara dalam pembentukan masyarakat sejahtera. Ini adalah antara ahli kumpulan yang ada, iaitu Abdul Aziz bin Shahbiri, Muhammad Najmi Shahiman bin Nurdin, Muhammad Alif bin Amri, Muhammad Shariful Hisham bin Shiki, Ahmad dan juga Ahmad Nasr Nazmi bin Azli. Saya Ahmad Nasr Nazmi akan membentangkan pengenalan, akan menguraikan pengenalan dan juga kesimpulan. Dalam pembentangan ini, kami akan memberitahu tentang definisi rukun negara, falsafah rukun negara, kepentingan menghayati rukun negara dan juga kesan menghayati rukun negara di Malaysia ini. Dalam pengenalan, rukun negara ini adalah satu susunan cara ataupun prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan bernegara di Malaysia ini. Iaitu negara kita lah. So, ini sajalah untuk pengenalannya. Terima kasih. Definisi rukun negara ialah sebuah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia juga satu susunan atau prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan bernegara. Selain itu juga, ia juga satu doktrin untuk mencapai perpaduan kaum demi keharmonian dan kemakmuran negara Malaysia. Rukun negara terbahagi pada 5. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Setiap masyarakat Malaysia perlu menerima sesuatu agama dan mengakui Tuhan. Yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Seluruh rakyat Malaysia mestilah akur dan hormat akan raja serta negara. Yang ketiga, kehuluran perlembagaan. Rakyat Malaysia hendaklah memahami dan mematuhi perlembagaan negara. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Setiap individu Malaysia perlu mematuhi undang-undang negara. Yang terakhir sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Mengamalkan sikap berpersoapan santun dan beradab antara satu sama lain dengan masyarakat yang lain ataupun kaum yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi Shahiman bin Nurdin. Sekarang saya akan membentangkan falsafah rukun negara bagi rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kerana falsafah rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai penggubalan yang selari sejurus membentuk sebuah negara yang sejahtera. Disebabkan oleh itu, kita haruslah memahami rukun negara supaya membincangkan tentang falsafah pendidikan yang terdapat di Malaysia. Jika diteliti dengan lebih mendalam, setiap penggubalan rukun negara yang disebabkan peristiwa 13 Mei 1999. Setiap lapisan masyarakat di Malaysia telah melihat rukun negara sebagai satu teras utama bagi pembinaan modal Islam yang seimbang berdasarkan 5 prinsip rukun negara yang berkait dengan falsafah pendidikan yang telah dijelaskan lebih mendalam, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ini secara automatik telah melahirkan pelajar sekolah yang memahami konsep kepelbagaian kaum di Malaysia. Memandangkan kita agama yang terdapat di negara ini, kita tidak dapat menafikan pada zaman ini ramai mempersoalkan sama ada rukun negara masih relevan atau tidak di negara kita. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita harus bertanggungjawab dan cintakan akan falsafah rukun negara. Kita harus memastikan setiap pelajar sekolah haruslah memulakan sesi persekolahan dengan berikrar semasa perhimpunan mingguan. Selain daripada itu, pihak sekolah juga haruslah memainkan peranan yang penting dengan melaksanakan prinsip rukun negara pada setiap buku latihan sekolah, tembok-tembok, poster, mengadakan pertandingan membuat poster dan lain-lain. Hal ini demikian akan melahirkan insan yang bukan sahaja menghafal prinsip rukun negara, malah
setiap daripada mereka akan memahami dan mempraktik prinsip rukun negara dalam. Daripada penerangan ini, jelaslah bahawa falsafah rukun negara berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang merupakan pegangan setiap rakyat Malaysia yang menjaminkan perpaduan kaum dan keamanan negara kita. Oleh itu, kita haruslah memain peranan yang penting bagi memupuk rasa cinta dan falsafah rukun negara di kalangan masyarakat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Najmi. Sekarang saya, Abdul Aziz Masyamiri, akan menerangkan kepentingan menghayati rukun negara. Kepentingan menghayati rukun negara yang pertama adalah memelihara satu cara hidup demokratik. Salah satu contoh hidup demokratik di negara ini adalah membuat kegiatan berpolitik di negara ini. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan membuat kegiatan-kegiatan berpolitik rakyat di negara ini. Salah satu contoh yang kita boleh lihat adalah PRU 15 yang telah berlangsung beberapa bulan lepas, di mana semua calon-calon rakyat membuat kempen kepada rakyat, menyuarakan hak, memberi manifesto, memberi sumbangan kepada rakyat, memberi sumbangan makanan, memberi sumbangan tenaga, memberi sumbangan kewangan kepada rakyat, dan juga menaik taraf di sesuatu kawasan seperti menaik taraf rangkaian telekomunikasi dan sebagainya. Semua kegiatan-kegiatan ini adalah bebas di bawah negara Malaysia ini. Kepentingan yang kedua adalah mencipta sebuah masyarakat yang adil. Kita boleh lihat rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Di situ ada disebutkan perkara 8, iaitu semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Jadi dengan ini kita dapat mencipta sebuah masyarakat yang adil di mana semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama, peluang yang adil untuk menikmati kekayaan negara. Jadi sekian saja daripada sini. Terima kasih. Untuk tajuk yang seterusnya, saya akan berikan kepada kawan saya untuk menerangkannya. Assalamualaikum, my name is Muhammad Alif bin Amri. Salah satu kelebihan utama menghayati rukun negara adalah dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana rakyatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama seperti Melayu, Cina, India, Punjabi dan pelbagai etnik Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Perpaduan antara pelbagai kaum sangat penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan negara. Seterusnya, rukun negara merupakan ideologi negara yang bertujuan menyatukan fikiran, pendapat dan perasaan rakyat pelbagai kaum. Penghayatan kesemua prinsip rukun negara akan menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai dan mengukuhkan lagi perpaduan antara kaum. Semua kaum perlu mengutamakan kesetiaan dan kepentingan kepada negara, mengatasi kesetiaan kepada kaum dan kelompok sendiri. Selain itu, penghayatan rukun negara juga dapat membentuk dan melahirkan masyarakat yang mematuhi dan menghormati undang-undang negara. Undang-undang yang ditetapkan oleh sebuah negara adalah untuk membendung masalah dan jenayah sosial dalam kalangan masyarakat. Negara yang bebas jenayah dan gejala sosial akan menjadi sebuah negara yang aman dan damai serta sejahtera. Undang-undang memainkan peranan yang penting untuk membina satu masyarakat yang integriti, stabil dan makmur. Negara yang mempunyai undang-undang akan menjamin kehidupan rakyat yang harmoni tanpa huru-hara di mana semua anggota masyarakat akan berasa damai. Semua masyarakat perlu pertahankan kedaulatan undang-undang agar dapat hidup dalam suasana yang damai dan tenteram. Sesungguhnya, prinsip rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang dapat melahirkan insan yang berpatuh kepada undang-undang negara. Rukun negara juga dapat membentuk satu sikap yang liberal dalam kalangan rakyat. Sikap liberal adalah sangat penting di sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk dan pelbagai jenis adat resam, kebudayaan dan tradisional. Setiap rakyat yang menghayati rukun negara dapat memupuk sikap liberal dalam diri sendiri.
Sikap liberal yang kukuh dapat membasmi isu-isu sensitif yang timbul dalam kalangan rakyat yang berbilang bangsa dan agama. Setiap rakyat dapat mengamalkan agama dan adat resam serta kebudayaan masing-masing tanpa sebarang halangan. Walaupun ada pelbagai jenis kaum dan bangsa, negara masih dapat mewujudkan satu kelompok masyarakat di mana keadaan bervariasi kebudayaan itu boleh memanfaatkan dan menjadi tonggak kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Natijahnya, sikap rasional dapat dibentuk dalam setiap diri rakyat melalui rukun negara. Hal ini dikatakan sedemikian kerana rukun negara mempunyai matlamat membentuk masyarakat yang bersikap rasional. Rasional adalah sangat penting bagi sebuah negara yang untuk membentuk masyarakat yang dapat berfikir dengan rasional dalam menyelesaikan setiap masalah yang wujud dalam kalangan masyarakat tanpa menyusahkan mana-mana pihak yang berkenaan. Sikap rasional juga dapat membentuk masyarakat yang berpandangan jauh. Rakyat seperti ini boleh membendung masalah dan isu-isu sosial yang menimbul rasa kebencian dalam masyarakat yang mengakibatkan keretakan dalam golongan masyarakat. Jadi, penghayatan rukun negara bukan sahaja membentuk sikap rasional tetapi membentuk masyarakat yang adil dan saksama supaya semua masyarakat dapat menikmati kekayaan negara dengan hak yang sama. Okey, jadi kesimpulannya ialah kepentingan negara dapat mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengekalkan kestabilan ekonomi, dan juga ia akan memberikan kesan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan adil tanpa mengira kaum. Mengamalkan rukun negara dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan adil dari segi undang-undang, kehidupan sejagat dan juga beradab sesama masyarakat. Dan juga perpaduan ini dapat mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik yang ada, dan juga sistem pemerintahan negara yang bersifat liberal dan demokratik. Ini juga dapat melahirkan negara yang harmoni dan aman damai seperti yang kita boleh lihatlah sekarang pada Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara yang harmoni dan aman damai. Ini adalah disebabkan daripada rukun negara yang ada dan masyarakat yang menghayati dan mengambil berat tentang rukun negara. So, itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.